ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Mudah-mudahan dengan kedatangan Sya'ban kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali kepada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan pelbagai kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ingin mengejarnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana diberi ruang dan juga peluang untuk kembali semula ke surau, mendengar kuliah dan seterusnya dapat melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan pada masa yang sama juga pada bulan Sya'ban ini kita digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa mendekatkan diri kepadanya, dan di antara caranya adalah dengan cara bersolat seperti mana yang tuan-tuan lakukan, dengan bersedekah dan sebagainya lagi. Hari Jumaat minggu lepas saya bersolat dekat Masjid Khalid Al-Walid, Masjid Mindef lah, masjid saya. Saya selalu jumpa dengan nama Pak Long ni. Pak Long ni macam pekerja am dekat Masjid Khalid Al-Walid. Umur dekat 70-an lebih lah, 75 macam tu. Tapi masih lagi bekerja, masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, mencuci, menyapu dekat Masjid Khalid Al-Walid. Jadi saya bertanya pada dia pada selepas solat Jumaat, saya tanya kat dia sebab dia menggendong apa tu? Kotak. Kotak-kotak kosong yang dah ada orang yang dekat Masjid Khalid Al-Walid ni tuan-tuan ya. Ada seorang jutawan ni, dia sentiasa bagi biskut ataupun apa-apa makanan selepas solat diletakkan di dalam kotak. Jadi Pak Long ni tugasnya adalah mengumpul kotak-kotak ni, dikumpulkan 2 bulan sekali. Minggu pertama, minggu dua dikumpulkan selama 2 bulan. Jadi saya tanya kepada Pak Long ni, Pak Long buat apa dengan kotak ni? Ustaz, saya jual kotak ni Ustaz. Alhamdulillah. Saya tanya balik kat dia, berapa pendapatan dengan jual kotak dalam masa 2 bulan ni? Dia kata antara 30 hingga 50 ringgit. Dia kata, Masya Allah, bagus Pak Long. Tapi yang tersentaknya tuan-tuan, bila dia bagi tahu saya, Ustaz, saya separuh daripada duit jualan ni saya kembalikan semula ke dalam tabung. Masya Allah. Saya kata, bagus Pak Long. Dia kata, saya pun tak terbuat macam tu. Contoh pergi kuliah ni, ada masjid ke surau bagi kepada kita sebagai saguhati untuk tol minyak dan sebagainya lagi, jarang saya bagi duit kepada surau ke, ambil sebahagiannya ataupun separuh daripadanya ataupun ambil sedikit daripadanya untuk dibagi kepada orang lain. Tetapi bila saya mendengar pengakuan jujur Pak Long ni, tersentak hati kita, hati saya terutamanya, dengan seorang tua yang kadang-kadang kalam dia, kata-kata dia menyedarkan diri kita. Bukannya kata-kata ustaz pun, bukannya kata-kata ulama pun, tetapi orang biasa, tetapi dia beramal dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berkata sedemikian, dia akan memberi kesan kepada orang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, selain daripada kita berdoa kepada Allah sentiasa, hendaklah kita sentiasa memperkatakan perkara yang baik, hendaklah kita sentiasa menasihati orang lain, walaupun kadang-kadang ianya memang lemah dalam diri kita, tetapi kita perlu lakukan itu. Dan perkataan tadi memberi hentakan kepada jiwa saya. Masya Allah, Pak Long umur 70 lebih, dengan cara dia kumpulkan kotak-kotak tadi dalam masa 2 bulan dijual dengan pendapatan 30 hingga 50 ringgit, dengan separuh daripadanya dibagi kepada masjid. Allahu Rabbi, mudah-mudahan dia tergolong daripada orang-orang yang soleh insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bercerita tentang buku berkaitan dengan isu akidah dan juga pemikiran semasa dekat Malaysia ini, saya sebelum ini telah menceritakan tentang liberal.
kan, tentang menceritakan tentang liberal. Dan terbaru, bukan kita mempertikaikan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, tetapi kita tidak bersetuju dengan apa yang diputuskan mengenai kalimah Allah Subhanahu wa taala, kalimah solat, kalimah Kaabah dan sebagainya lagi yang boleh digunakan oleh agama lain, khususnya agama Kristian. Tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam orang-orang Arab yang bukan Islam, orang-orang Arab yang bukan Islam, ya, orang-orang Arab yang bukan Islam, memang di sana Allah itu memang jadi sebutan mereka. Allah itu menjadi sebutan mereka. Dan pengistimbat ataupun nak menyatakan bahawa Allah itu adalah tunggal bagi mereka, untuk nak mengatakan adanya Allah ataupun adanya Tuhan-Tuhan yang lain, orang-orang Arab bukan Islam ini akan menyatakan dua perkataan, sama ada ilah ataupun Rabb, ilah ataupun Rabb. Tetapi kalau dinisbahkan dengan perkataan Allah, ia adalah pemilik tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tetapi kalau untuk nak dinisbahkan kepada Tuhan yang orang kata yang banyak, orang-orang Arab yang bukan Islam ni akan selalu memperkatakannya dengan dua perkataan, ilah ataupun Rabb. Itu untuk satu. Tapi untuk plural ataupun untuk jamak, perkataan ilah tadi akan ditukar menjadi alihah. Alihah. Kan? Ataupun perkataan Rabb tadi yang untuk satu akan ditukarkan kepada plural jamak kepada arbab. Arbab. Jadi orang-orang Arab menggunakan istilah-istilah tersebut. Orang-orang Arab yang bukan Islam menggunakan istilah Allah itu hanyalah untuk yang tunggal. Tetapi untuk selain daripada yang tunggal itu disebut Tuhan, tetapi dinyatakan ilah kalau jamaknya alihah, ataupun Rabb kalau jamaknya menjadi arbab, Tuhan-Tuhan. Jadi kita dah jelas, dan banyak kali perkara ini telah dinyatakan tentang betapa perlunya kita berhati-hati dalam menghadapi situasi-situasi yang sebegini untuk mengelakkan kita daripada terjerumus kepada pemahaman-pemahaman ataupun dakyah-dakyah yang boleh memesongkan pemikiran akidah kita kepada Islam. Contohlah tuan-tuan, ya, bila fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun mengeluarkan satu keputusan pada tahun tahun 19 tahun bila saya tak ingat dia ada dua yang telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, ya. Dia ada dua perkara yang telah diputuskan oleh Fatwa Kebangsaan tahun 2006 berkaitan dengan isu botox, dan yang keduanya berkaitan dengan isu liberal. Dan kedua-dua perkara tersebut, keputusan fatwa tersebut menyatakan bahawa pemikiran Islam liberal adalah dilarang, manakala botox juga diharamkan. Kan dulu heboh botox kan, orang nak mencantikkan badan, terutamanya golongan wanita yang nak mencantikkan badannya, maka tidak dibenarkan di dalam Islam untuk mencucuk dan sebagainya lagi. Okey. Tapi yang heboh di kalangan masyarakat pada waktu itu, adakah isu Islam liberal ataupun isu botox? Yang heboh, yang keluar di dalam dada-dada akhbar pada tahun 2006 adalah isu botox. Tetapi berkaitan dengan Islam liberal ini, hanya beberapa pengunas sahaja yang mengeluarkan pandangan dan sebagainya lagi, dan tidak diwar-warkan dengan begitu meluas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itulah Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 2006, 25 hingga 27 Julai telah pun memberikan beberapa garis panduan kenapa kita perlu tolak Islam liberal. Dan kenapa kita perlu tolak Islam liberal?
Sebenarnya kita tidak boleh nisbahkan Islam kepada modernisasi, Islam kepada liberal dan sebagainya lagi, tetapi ungkapan tersebut diguna pakai. Kan? Ungkapan Islam liberal tersebut diguna pakai. Sebab apa tuan-tuan? Antara asas yang digunakan oleh keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2006 ada beberapa aspek yang disentuh. Yang pertamanya adalah aspek akidah, yang keduanya adalah aspek syariah yang diperincikan oleh Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Yang pertama tuan-tuan, kenapa Islam liberal ini diharamkan oleh Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 2006? Kerana ianya melibatkan aspek akidah. Kenapa? Kenapa ianya menyentuh aspek akidah? Kerana liberal ianya berpegang kepada konsep pluralism. Yang semua ni tuan-tuan dan tuan-tuan memahaminya apa itu pluralism. Pluralism ni tuan-tuan satu je yang mudah untuk kita fahami, bahawa semua agama adalah sama tarafnya, merujuk kepada realiti yang agung. Semua agama adalah sama dan ianya merujuk kepada realiti yang agung. Maknanya apa tuan-tuan dan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Pluralism agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, mempunyai persepsi, mempunyai respon yang tersendiri terhadap realiti. Istilah realiti yang agung ataupun ultimate reality. Bila dinisbahkan semua agama ini berkonsepkan reality, ultimate reality ini, maka semua agama adalah sama bagi pandangan golongan liberal. Maka tak heranlah kalau kita katakan Islam itu akan sama dengan agama-agama lain. Itu fahaman liberal. Sedangkan kita menolak fahaman tersebut. Kita kena izzah tentang Islam. Kita rasa bangga dengan Islam dan kita kena bezakan Islam itu dengan agama-agama lain. Itu yang paling penting. Jangan sesekali kita samakan Islam dengan agama-agama yang lain. Itu satu. Kemudiannya, yang keduanya, kenapa juga diharamkan Islam liberal oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 2006 dari sudut aspek akidah ini, ialah bagi golongan liberal bahawa akal itu adalah wahyu. Yang kedua, akal itu adalah wahyu. Bahaya tuan-tuan ya. Di mana bagi kelompok ini wahyu terbahagi kepada dua. Wahyu terbahagi kepada dua, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu yang bertulis adalah Al-Quran dan ia adalah teks tulisan semata-mata. Masya Allah. Bagi mereka, ianya adalah teks semata-mata. Dan wahyu yang tidak bertulis adalah akal manusia. Dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan, konteks, suasana zaman. Jadi tuan-tuan, ia berbeza dengan Islam. Kalau liberal mengagungkan akal dan dia boleh menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tak boleh. Bagi kita orang Islam tak boleh menerima fahaman ataupun pegangan yang sedemikian. Bagi kita Al-Quran itu bukanlah wahyu yang sekadar teks, tetapi wahyu yang datang daripada pencipta, yang ianya sempurna, yang ianya merupakan undang-undang dan ianya merupakan peraturan sesuai di setiap zaman. Kita faham sebegitu. Bagi golongan liberal, Al-Quran hanya teks yang kita tulis, yang kita baca tu, dan ianya boleh ditafsirkan dengan menggunakan akal. Jadi tuan-tuan ya, dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dengan sebab itulah kadang-kadang mereka mempertikaikan ya dalam prinsip ataupun aspek syariah yang telah diterangkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, bagaimana Islam liberal ini mempertikaikan Nabi, mempertikaikan para anbiya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar, jauh sangat dengan para nabi. Apatah lagi ya,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi golongan liberal mempertikaikan nubuah kenabian. Sekarang ni juga muncul kelompok yang mempertikaikan alim ulama, khususnya bukan alim ulama itu tidak melakukan kesilapan, tetapi pada masa yang sama juga tuan-tuan, ada di kalangan kita yang mempertikaikan tentang kelebihan, kehebatan, ketokohan ulama-ulama zaman silam. Contoh macam Imam Asy-Syafi'i. 7 tahun tuan-tuan sudah pun diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala hafal 30 juzuk Al-Quran. Umur 15 tahun Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah pun diberi kebenaran oleh Imam Malik untuk berfatwa. Ini kehebatan Imam Syafi'i. Tapi orang mempertikaikan kan kelebihan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Jadi tuan-tuan, di dalam kelompok Islam liberal ini, bila mereka menyatakan bahawa Al-Quran ini hanyalah teks macam buku, tuan-tuan ada buku kat rumah, baca, dan boleh ditafsirkan dengan menggunakan akal. Kalau ianya boleh sesuai dengan akal, diterima. Kalau tidak bersesuaian, maka ia tertolak. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, golongan liberal ini akan menolak apa sahaja yang orang kata yang boleh diyakini, yang sepatutnya, yang wajib kita yakini berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tolak. Contoh dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, golongan liberal tidak menerima Isra' dan juga Mi'raj, dan bagi mereka ianya hanyalah ilusi ataupun mimpi sahaja. Sedangkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jelas kat situ tuan-tuan ya. Kalau orang tanya kat kita, apa persamaan antara Masjidil Haram dan juga Masjid Al-Aqsa, cuba boleh bagi tahu saya tak? Apa persamaan antara Masjidil Haram dan juga Masjid Al-Aqsa? Boleh bagi tahu? Apa persamaan? Ada banyak ya? Ada banyak persamaan yang telah kita lihat dari sudut sejarahnya antara Masjidil Haram dan juga Masjid Al-Aqsa. Pertama, kedua-duanya pernah menjadi kiblat. Kedua-duanya pernah menjadi kiblat. Dan kita semua tahu, sebelum Rasulullah SAW diarahkan untuk bertukar kiblatnya setelah 16 bulan berhijrah ke Madinah, ya, 16 bulan berhijrah ke Madinah, Rasulullah dan juga para sahabat solat dan kiblatnya adalah Masjid Al-Aqsa. Sehinggalah 16 bulan Rasulullah berhijrah ke Madinah, diarahkan dalam waktu solat zuhur, tak saja solat zuhur atau solat asar, saya pun terlupa, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menukar kiblatnya. Itu sebabnya tuan-tuan yang dah pernah pergi umrah ataupun haji akan pergi masjid, dia namakan Masjid Qiblataini. Sini adalah Masjid Haram, di belakang itu adalah Masjid Al-Aqsa. Itu maknanya, itu dari sudut sejarahnya kat situ. Persamaan, dua-dua dia pernah jadi kiblat. Kedua-duanya pernah Rasulullah SAW mengimamkan masjid di dalam masjid tersebut. Masjid Haram memanglah Rasulullah SAW mengimamkan. Masjid Al-Aqsa juga begitu, Rasulullah SAW pernah mengimamkan siapa? Para anbiya di dalam Masjid Al-Aqsa dalam peristiwa Isra' Rasul SAW. Dalam peristiwa Isra' Rasul SAW, dia pernah mengimamkan para anbiya di situ. Walaupun pada waktu itu Masjid Al-Aqsa pada zaman Rasulullah SAW dikuasai oleh empayar apa tuan-tuan? Empayar Rom. Empayar Rom zaman Rasulullah SAW dulu, semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Al-Aqsa ataupun kota Baitul Maqdis itu dikuasai oleh empayar Rom. Dan Rasulullah SAW pernah bersolat di Masjidil Haram dan juga pernah bersolat di Masjid Al-Aqsa. 2, 3, apa lagi tuan-tuan?
Kedua-duanya diberikan gandaan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersolat di dalamnya. Betul kan? Siapa yang solat dekat Masjidil Haram 100,000 kali ganda pahala. Siapa yang bersolat dekat Masjid Al-Aqsa berapa kali ganda? 500 kali ganda pahala. Dan ianya menunjukkan bahawa gandaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang solat di dalamnya. Masya-Allah. Apa lagi persamaan? Kedua-duanya disebutkan oleh Rasul SAW dalam sebuah hadis oleh Abu Zar Al-Ghifari. Bila Abu Zar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul SAW, ayu masjid wudi'a fil ardi awal? Qala al-masjidil haram. Qultu thumma ay? Qala al-masjidil aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala 40 sanah. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah sebut yang mula-mula diasaskan binaan masjid di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Abu Zar bertanya balik, selepas itu apa ya Rasulullah? Selepas itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan berapa tempoh orang kata asas, tapak asas ini, maka tapak asas pembinaan ini, maka dijawab oleh Rasul SAW adalah selama 40 tahun. Jadi tuan-tuan, kembali kepada peristiwa cerita tentang apa liberal tadi. Kelompok liberal akan menolak Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini tuan-tuan jelas menolak, mengkritik sifat nubuwah yang dimiliki oleh Rasul SAW, ya? Dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia yang lain. Maknanya Rasulullah itu kalau memimpin itu hanya macam orang lain memimpin, macam Mahatma Gandhi sebagai contohnya, macam Jose Rizal dekat Filipina sebagai contohnya, seolah macam tu. Tetapi kita kena jelas, tidak boleh nak menyamakan sifat nubuwah Nabi Muhammad SAW itu dengan mana-mana manusia yang lain, walaupun kita lihat manusia tersebut hebat dan sebagainya lagi. Kemudian tuan-tuan, bila mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu hanyalah teks semata-mata dan akal itulah yang akan menafsirkan teks tersebut, akhirnya mereka meragui yang ketiga tuan-tuan, dari sudut akidahnya mereka meragui ketulinan Al-Quran, di mana mereka mendakwa bahawa Al-Quran itu diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu. Tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa risalah juga terdiri daripada orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej budaya orang Arab. Sedangkan kita faham 6,236 ayat Al-Quran itu, 114 surah itu kan, merupakan kalamullah, ayat-ayat ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta manusia itu sendiri. Jadi tuan-tuan, kita kena jelas. Dengan sebab itulah dalam sudut aspek akidah inilah maka akhirnya Majlis Fatwa Kebangsaan menolak fahaman Islam liberal pada tahun 2006. Tahun 2006, lama dah tuan-tuan, berapa tahun dah. Tetapi fahaman ini semakin lama semakin mendapat tempat di kalangan orang-orang Islam dekat Malaysia ini, yang kadang-kadang dia bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya tentang Al-Quran, khususnya tentang nubuwah, kenabian dan sebagainya lagi. Kemudian ni tuan-tuan, itu dari sudut aspek akidah, ya, dari sudut aspek akidah. Manakala dari sudut aspek syariah, apa fahaman, apa pandangan Islam liberal terhadap khususnya penafsiran Al-Quran dan juga hadis dari sudut metodologinya. Apa maksud metodologi? Bagaimana Al-Quran dan hadis ditafsirkan, ya? Bagaimana Al-Quran dan juga hadis ditafsirkan. Bagi golongan liberal, mereka mempersoalkan cara ataupun metodologi pentafsiran Al-Quran yang diguna pakai kini, dengan mereka menganggap kena buka Al-Quran seluas-luasnya untuk ditafsirkan dengan akal manusia. Itu yang paling bahaya. Sebab bagi mereka akal itu
mengatasi segala-galanya. Maka dengan sebab itulah Al-Quran yang ada ini bagi mereka golongan liberal perlu ditafsirkan semahunya, sebebas-bebasnya, kan? Tanpa mengikut metodologi ataupun cara ataupun apa sahaja orang kata cara-cara yang telah diperkenalkan oleh Rasul, oleh para sahabat, oleh para ulama at-tabi'in yang sebelum ini, yang memperkenalkan cara kita menafsirkan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila bebas mereka menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan wahyu, maka mereka menggunakan takwilan mereka sendiri terhadap beberapa ajaran, beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang jauh daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Contoh, mereka mendakwa bahawa syurga dan neraka tidak wujud. Syurga dan neraka tidak wujud, sedangkan kita jelas di dalam Al-Quran jannah, azab, nar, syurga dan juga azab neraka. Dan kita faham ianya merupakan perkara-perkara yang gaib yang wajib kita percayai. Bagi mereka, syurga dan neraka itu hanyalah kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Yang tu yang mereka nyatakan terhadap kewujudan syurga dan neraka. Kemudiannya, bagi mereka juga hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud, sedangkan kita yakin daripada Al-Quran dan juga hadis bahawa hari akhirat, yaumul qiyamah itu pasti akan datang. Bila? Wallahu a'lam. Tuan-tuannya, kadang-kadang saya ada di kalangan saya tidaklah orang kata nak mempersoalkan, tapi memberikan pandangan. Ada di kalangan para asatizah ni yang terlalu obses dengan menyatakan ini akan berlaku selepas ini akan berlaku, tanda-tanda besar ini disiapkan dengan slide-nya bila berlaku ini dan sebagainya lagi, tentang hari kiamat dan sebagainya lagi. Okey tuan-tuan, saya menerima pandangan mereka. Bagus untuk memperingatkan manusia, bagus kat situ. Tetapi pada masa yang sama, jangan terlalu obses sampai tahap kita tinggalkan segala apa yang sepatutnya kita lakukan. Sedangkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa kalau ada benih ataupun biji kurma di tangan kamu dan kamu tahu esok kiamat apa yang perlu kita lakukan terhadap biji kurma ni, biji benih ni kita kena tanam. Nak tunjukkan kepada kita bahawa kita tahu, kita yakin yaumul qiyamah itu muncul, akan datang, akan tiba dengan pelbagai tanda-tanda yang telah dinyatakan oleh Rasul SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Contoh tanda yang sekarang ni heboh, dekat viral, dekat mana-mana media sosial, dekat kawasan gurun yang panas, turunnya salji, kan? Dan dapatan terkini oleh NASA mengatakan bahawa dekat kawasan Asia Barat dulunya memang terkenal dengan air yang banyak dan sebagainya lagi, di bawah tanah. Tuan-tuan boleh tengok dekat Google tentang penemuan yang menyatakan bahawa di bawah tanah kawasan, khususnya dekat Madinah dan sebagainya lagi itu, dipenuhi dengan air. Dan itulah tanda-tanda orang kata suatu masa nanti akan berlaku kiamat, kan? Suatu masa nanti. Tapi kelompok liberal ni tuan-tuan mengatakan bahawa manusia ni yang mempercayai adanya hari akhirat, yaumul qiyamah ni, bagi mereka yaumul qiyamah, hari akhirat tidak wujud, melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan juga sempurna. Bagi mereka tanggap benda itu biasa saja. Dan yang dinyatakan dari sudut aspek syariah, yang akhirnya Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa fahaman liberal ini perlu ditolak, adalah aliran ini berpegang kepada menggesa tafsiran baru konsep ibadat, ya, menggesa tafsiran baru konsep ibadat. Maksud dia apa tuan-tuan?
aliran pemikiran Islam liberal ini berpegang membuka, istilah membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran sebagai sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks Al-Quran menempuh proses untuk ditafsirkan oleh sesiapa saja. Dibuka untuk ditafsirkan. Jadi bila dibuka untuk ditafsirkan, maka akal manusia itulah yang akan menafsirkan Al-Quran yang akhirnya mengikut kehendak nafsu mereka sendiri. Yang itu yang paling bahaya. Maka dengan sebab itu Al-Quran ditafsirkan dengan akal yang berpandukan kepada nafsu manusia, bukannya melalui metodologi ataupun cara-cara yang telah ditetapkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama dalam menceritakan tentang cara-cara menafsirkan Al-Quran. Dan yang keempatnya tuan-tuan, bagi mereka ilmu-ilmu Islam seperti ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, ilmu usul fiqh, usul hadis, ilmu jarah wa ta'dil. Ustaz Syukri tahulah ilmu jarah wa ta'dil ni apa ilmunya. Bagi mereka mengkritik ilmu-ilmu tersebut. Mereka tidak boleh nak terima keseluruhan apa yang ada di dalam ilmu-ilmu tersebut. Sedangkan ijma' ulama mengatakan bahawa ilmu usul tafsir, ilmu usul fiqh, ilmu usul hadis, ilmu jarah wa ta'dil itulah yang perlu digunakan untuk nak menafsir Al-Quran, untuk nak mengeluarkan hukum. Untuk nak menafsirkan Al-Quran kena ada ilmu usul tafsir. Kalau nak mengeluarkan hukum kena ada usul fiqh. Kalau nak menafsirkan hadis kena ada ilmu usul hadis, ilmu jarah wa ta'dil, nak menerangkan, nak menentukan perawi itu betul atau tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, bagi mereka tolak ilmu-ilmu seperti ini. Maka dengan sebab itulah Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan bahawa fahaman Islam liberal adalah dilarang, diharamkan untuk dijadikan sebagai pemikiran, aliran pemikiran kepada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi